apa sebenarnya kepentingan banci ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya. Tentunya saya ucapkan sebelum tu, saya ucapkan segi tahniah kepada Datuk Seri dan pasukannya yang sebenarnya bukan senang sebenarnya untuk membuat sensus ni, dan alhamdulillah saya salah seorang yang telah mengisi sejak bulan September dulu. Dan ini satu yang cukup menarik sebab bila kita membandingkan sebenarnya sensus tahun 2020 dengan 10 tahun 10 tahun lepas, terdapat perubahan yang sangat ketara. Dan dari pihak kami pun sebenarnya untuk universiti, kami pun terlibat untuk beberapa mukim dan daerah untuk sebagai menyediakan pembanci yang dalam kalangan pelajar kami lah, mahasiswa, anak muda dan sebagainya. Dan secara peribadi sebenarnya saya cukup minat dengan banci ini sejak kecil, tahun 80-an saya tengok jumlah penduduk. Masa tu saya ingat saya buka satu buku kecil, ada satu tulis penduduk Malaysia masa tu 8.3 juta. Bayangkan lama tak lama kan. Jadi proses-proses itu sebenarnya adalah satu perubahan. Kalau kita lihat nak bercakap tentang apa yang kita panggil kepentingan, kalau kita sorot sejarah Malaysia yang muda ini, sebab negara kita ni sebenarnya sebuah negara yang cukup muda, walaupun 60 tahun, jangkau 60 tahun, tapi proses itu walaupun ketika zaman era kolonial kita telah ada banci yang segmented tahun sebenarnya seawal 1817, 1911, 1921, 1931 dan kemudian 1947 menuju ke Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya 1963, 65. Tapi apabila 1970 apabila mula banci dimulakan, kita nampak satu perubahan cukup ketara. Tentunya pertamanya adalah ke arah pelaksanaan dasar. Dasar-dasar itu semakin lama semakin inklusif dan lebih holistik. Hasil daripada data yang datang daripada DOSM. Data DOSM inilah sebenarnya membantu pelbagai kementerian, pelbagai jabatan untuk kita lihat bagaimana membantu rakyat secara inklusif, kerana banci ini dibuat begitu spesifik mengikut lokaliti, profil demografi dan sebagainya. Tambahan pula dalam era sekarang apabila kita berhadapan dengan pandemik, dan ini tentunya sangat membantu. Pengalaman saya di Selangor umpamanya, apabila kita menggunakan data daripada Jabatan Perangkaan, data DOSM yang kita dapat itu sejak 2016, kita sedikit sebanyak membantu mengubah dasar negeri seperti negeri Selangor yang tentunya dia pelbagai rencam. Golongan rentannya berbeza, golongan yang perlu dibantunya berbeza, kerana negeri Selangor ni agak unik kerana profilingnya lebih kurang sama macam Malaysia secara keseluruhan dari segi profil demografi. Dan ini sebenarnya sangat membantu. Dan masa yang sama adalah apabila kita lihat bagaimana dasar-dasar berkaitan dengan contohnya warga emas. Kita nampak bajet tahun ini umpamanya banyak dibantu adalah data yang diperolehi daripada Jabatan Perangkaan. Dan kita lihat juga sebenarnya kalau siapa yang rajin akses website Jabatan Perangkaan, memang banyak data yang sangat-sangat penting. Terutama bukan saja sebagai penyelidik macam saya ni, tapi sebagai macam aktivis NGO, macam saya juga aktivis NGO. Bila kita rujuk saja data-data yang ada, dan bila kita lihat itu sangat penting bagi kami, terutama apabila kita nak menggerakkan bantuan dasar dan sebagainya. Dan tambah pula bila 2020 ini dilengkapkan, ini juga akan membantu apabila kita menuju ke fasa pasca pandemik. Dan ini tentunya penting, dan ini saya merasakan adalah sangat penting bagi rakyat Malaysia sebagai rakyat yang prihatin, sebagai rakyat yang bertanggungjawab mengisi data itu. Dan kali ini sekali lagi saya ucap tahniah kerana pihak Datuk Seri dia ada elemen marahain itu, ada akak banci, abang banci, lagu pun sedap kan. Dan yang paling penting adalah bila kita buat e-sensus itu kita boleh berhenti dan masa dia ambil tu mengikut flexibility apa yang isi rumah, kita keluarga dan instrumen yang dia ada yang berbeza. Kalau dulu saya rasa 2010 lebih kurang 50 soalan. Sekarang ni dah 100 lebih dan dia ada elemen jarak dan sebagainya. Dan ini sebenarnya penting untuk pembangunan infra dan info structure. Dan itu yang sebenarnya untuk peringkat awal ni saya rasa banci ini perlu rakyat Malaysia perlu melihat dari sudut pandang secara holistik. Kita menuju aging society umpamanya. Warga emas kita semakin meningkat. Kita menuju ke arah dasar yang lebih inklusif. Dan ini sebenarnya sangat mustahak untuk kita bawa ke hadapan.